Bayangkan Anda membeli rumah 20 atau 30 tahun lalu. Anda membayar ansuran setiap bulan dan membina kehidupan di situ. Tetapi satu hari Anda menerima notis yang mengatakan kawasan itu akan dibangunkan semula. Walaupun Anda tidak setuju, proyek itu tetap boleh diteruskan jika cukup ramai pemilik lain bersetuju. Inilah inti kepada apa yang dipanggil Urban Renewal Act atau di atas kertas, tujuannya nampak baik untuk membaik pulih kawasan lama, menjadikan bandar lebih modern dan menarik pelaburan baru. Masalahnya bukan pembangunan itu sendiri. Masalahnya ialah bagaimana kuasa diberikan dan siapa yang akhirnya terpaksa menanggung kesannya. Di bawah cadangan ini, jika 75% pemilik dalam satu kawasan bersetuju, bagi 25% boleh dipaksa keluar. Ini bermakna, walaupun Anda tidak mahu menjual rumah, Anda mungkin tiada pilihan. Ramai kawasan perumahan di Malaysia dibina pada tahun 1980-an dan 1990-an. Hari ini, banyak daripadanya sudah melepasi umur 30 tahun. Walaupun rumah-rumah itu masih elok didiami, di atas kertas ia boleh diklasifikasikan sebagai kawasan usang dan layak untuk pembangunan semula. Apabila sesuatu kawasan dilabel sebagai tidak lagi ekonomik, ia tidak lagi dilihat sebagai community, ia dilihat sebagai peluang perniagaan. Untuk pemacu, kawasan itu adalah tanah bernilai tinggi yang boleh dibina menjadi kondominium, pejabat atau pusat komersial. Untuk penduduk pula, ia adalah tempat mereka membesarkan anak, menjaga ibu bapak dan membina kehidupan. Satu lagi isu penting ialah bagaimana 75% itu dikira. Jika ia dikira berdasarkan keluasan tanah atau nilai hartanah, seorang pemaju hanya perlu membeli beberapa lot tertentu untuk mendapatkan majoriti secara teknikal. Apabila itu berlaku, seluruh kawasan boleh dipaksa untuk dibangunkan semula. Pemilik rumah biasa tidak mempunyai kuasa tawar-menawar yang besar. Mereka hanya menjadi sebahagian daripada satu pengiraan. Apabila rumah diambil, pemilik memang akan dibayar pampasan. Tetapi persoalan sebenar ialah bagaimana nilai itu ditentukan. Dalam banyak kes, pampasan mungkin berdasarkan nilai pembangunan baru, bukan nilai sebenar tanah asal. Ini bermakna, pemilik mungkin kehilangan rumah atas tanah sendiri dan hanya menerima sebuah unit di dalam bangunan bertingkat. Masalahnya, tanah adalah aset yang paling bernilai. Bangunan boleh susut nilainya, tetapi tanah hampir sentiasa meningkat. Apabila tanah itu hilang, nilai jangka panjang juga hilang. Di Malaysia, rumah bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah simpanan hidup, jaminan hari tua, dan sesuatu yang diharapkan boleh diwariskan kepada anak-anak. Apabila sebuah keluarga kehilangan rumah atas tanah sendiri, mereka bukan sahaja kehilangan aset, mereka kehilangan rasa selamat. Sebab itulah perdebatan ini penting. Ia bukan tentang bangunan lama atau pembangunan bandar semata-mata. Ia tentang keseimbangan antara kemajuan dan perlindungan kepada pemilik biasa. Soalan sebenar ialah bagaimana kita membina bandar yang moden tanpa mengorbankan orang yang telah lama tinggal di dalamnya. Dan itulah perkara yang perlu kita fikirkan bersama.